Melati kuntum, tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat kita bertemu dalam webinar Bicara Guru bagi mengupas satu lagi isu yang menarik, yaitu pelanggaran kod etika keguruan bagi isu guru berniaga di sekolah. Bagi mengupas isu ini, bersama saya didatangkan dua orang ahli panel yang berpengalaman dalam dunia pendidikan. Sebelum itu, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan kedua-dua panel kita pada hari ini. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam perkenalan untuk semua. Saya Siti Aisyah binti Muhammad Syah merupakan panel yang pertama. Saya sekarang sedang bertugas di sekolah berada di pulau iaitu SK Palembang Sempurna. Cantik manis berkacamata, itu dia Cikgu Aisyah panel pertama kita. Kita beralih pula kepada panel kita yang kedua. Dipersilakan. Jalan-jalan naik kuda keliling taman. Dengan senang saya menyapa, Assalamualaikum saya ucapkan. Saya Nur Fazira binti Abdullah dan sekarang saya bertugas di Sekolah Kebangsaan Cendrawasih Lahadatul. Berlesung pipi, nampak jelita. Terima kasih, panel kedua. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri sebelum meneruskan webinar kita pada hari ini. Saya Nur Azila binti Ibrahim sebagai moderator yang kini bertugas di Sekolah Kebangsaan Punak Jaya. Sebelum itu, saya akan menerangkan terlebih dahulu tentang definisi kod etika dalam perguruan. Etika merujuk kepada perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara satu sama lain. Menurut Noriati Bond dan Wong 2010, perkataan etika ini berasal daripada perkataan Yunani iaitu ethos yang bererti norma-norma, nilai-nilai dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka 2010, Sasya merujuk kepada peribadi, manakala kepribadian merujuk kepada perihal pribadi, sifat, watak, dan ciri-ciri yang khusus terhadap diri seseorang. Ringkasnya, kod etika dalam perguruan ini merujuk kepada suatu sistem yang diatur sebagai panduan untuk diikuti oleh guru supaya guru saling menghormati, mempunyai kesantunan, kepedulian terhadap profesinya, serta boleh menguruskan kehidupan yang baik. Baiklah, sebelum mengupas lebih lanjut isu pelanggaran kod etika keguruan ini, bagi isu guru berniaga di sekolah, saya ingin membuka lebih luas lagi sudut pandangan para hadirin tentang profesi keguruan. Hadirin yang dihormati, profesi perguruan adalah satu profesi yang mulia, dihormati dan disanjungi. Guru ini merupakan seorang yang akan dikenang jasanya oleh anak didiknya sehingga ke akhirnya. Ia adalah satu profesi yang mempunyai etika tersendiri di mana guru ini dianggap segala-galanya. Guru ibarat pakar rujuk dalam setiap bidang dan menjadi orang yang dihormati serta disegani dalam masyarakat. Walau bagaimanapun, profesi perguruan pada abad ini tidak terlepas daripada isu-isu hangat yang diperkatakan seperti isu penyalahgunaan dada, salah laku seks, rasuah, salah guna kuasa, mendera, sakit mental, dan sebagainya. Isu-isu yang diperkatakan menjadi semakin bertambah hari demi hari yang menampakkan keburukan serta kepincangan yang mencalarkan profesi perguruan itu sendiri, walaupun ianya berpunca daripada individu tertentu yang bergelar guru. Merujuk kepada tajuk perbincangan kita iaitu guru menjual di sekolah, bukanlah satu isu yang baru. Isu ini saban tahun telah dibincangkan dalam kalangan pendidik, namun solusinya masih belum ditemui. Ramai guru masih terlibat dengan aktiviti berniaga di sekolah
tanpa mengira gender sama ada guru lelaki maupun guru wanita, sehingga ada yang mengabaikan tugas hakiki mereka. Oleh yang demikian, saya ajukan soalan pertama kepada panel kita yang pertama hari ini, iaitu Cikgu Siti Aisyah. Pada pandangan Cikgu Siti Aisyah, apakah punca sebenar guru terlibat dengan aktiviti berniaga di sekolah? Dipersilakan. Terima kasih Cikgu Azila sebagai moderator kita pada hari ini. Sebelum saya mengupas dengan lebih lanjut mengenai isu yang akan kita bincangkan, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas jemputan sebagai panel untuk membincangkan isu menarik ini, iaitu isu guru menjual di sekolah. Baiklah, jika kita lihat isu ini pernah menjadi salah satu topik hangat di topik berita atas talian dengan tajuk "Guru jual makanan kepada murid boleh dikenakan tindakan tata tertib, iaitu buang kerja". Daripada tajuk berita ini, apa yang perlu kita utamakan ialah mengkaji terlebih dahulu apakah punca utama sehinggakan guru sanggup menjalankan perniagaan kepada murid di sekolah. Salah satu punca yang jelas ialah menjana pendapatan sampingan. Guru yang dikenal pasti terlibat dalam aktiviti perniagaan di sekolah biasanya akan menjalankan urusan mereka semasa waktu terluang seperti waktu rehat dan juga tiada waktu mengajar. Dalam erti kata lain, jika ada waktu terluang, guru tersebut akan mencari segera untuk mempromosikan barangan mereka kepada rakan-rakan guru lain dan juga orang yang ada di sekitarnya. Perkara ini telah menimbulkan 1000 pertanyaan bahawa adakah gaji kerajaan beri kepada guru di sekolah tidak mencukupi. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, tambah menyedihkan lagi apabila ada murid yang dijadikan sebagai ejen jualan oleh guru sekolah itu sendiri. Hal ini berlaku apabila guru tersebut menggunakan alasan untuk mengajar murid tersebut berdikari dan belajar untuk mencari rezeki. Sedangkan kita sedia maklum sekolah merupakan tempat untuk murid mencari pendidikan. Benar, mencari rezeki yang halal itu tidak salah, tetapi dengan cara yang dilakukan guru tersebut adalah salah. Tambahan pula, membudayakan perniagaan di sekolah ini mungkin akan memberikan kesan yang besar kepada sistem pendidikan pada masa akan datang. Hadirin sekalian, ingin saya bertanya, apakah sebab guru menjana pendapatan di sekolah? Ini yang ingin saya perjelaskan dengan lebih lanjut. Ia biasanya berpunca daripada kos sara hidup yang meningkat. Banyak tanggungan yang perlu ditanggung oleh guru tersebut, terutamanya kepada guru yang berada di kawasan bandar. Di mana jika kita lihat, kos sewa rumah di bandar sangat tinggi berbanding dengan kawasan pedalaman. Tambah lagi apabila guru tersebut sudah mempunyai keluarga, perbelanjaan diri dan juga keluarga yang sangat tinggi. Lain lagi dengan kos seperti tol dan juga minyak kereta yang perlu mereka lalui setiap hari. Dengan itu, kita dapat lihat beban seperti ini yang akan menggalakkan lagi untuk guru-guru menjual di sekolah. Hadirin sekalian, faktor lain yang boleh dikatakan menjadi punca kepada berlakunya kejadian tersebut ialah kekurangan motivasi dalam diri guru itu sendiri. Ada satu pernyataan yang saya petik daripada Nazaria pada tahun 2011, dia menjelaskan tentang motivasi. Beliau mengatakan bahawa tanpa motivasi diri, seseorang guru itu akan mendapat kesan yang tidak disedari seperti hilang fokus, tiada matlamat yang jelas, hilang minat dan juga luntur komitmen dalaman. Guru pada hari ini terbeban dengan hal-hal persekitaran yang mungkin menyebabkan guru dibelenggu, rasa kecewa, kurang motivasi, lemah semangat dan juga dihimpit bebanan sehinggakan guru merasa tertekan, depresi, kurang minat mengajar dan juga sebagainya. Okey, jika kita petik balik potongan ayat tersebut, tanpa motivasi diri, seorang guru akan mendapat kesan yang tidak disedari seperti hilang fokus. Melalui penyataan ini, jika guru tidak mempunyai motivasi diri, maka guru tersebut akan terus terpesong daripada realiti kerjaya yang sebenar. Lupa akan tugas hakiki. Lantaran menjadikan bidang perniagaan sebagai keutamaan di sekolah dengan mengetepikan
hak-hak seharusnya diperolehi oleh murid. Sebagai contoh, ramai guru kini terlibat dengan perniagaan berbentuk MLM, lalu sibuk meluaskan rangkaian mereka dengan rakan guru yang lain. Seperti kita sedia maklum, perniagaan berbentuk MLM ini sekiranya mereka bertindak dengan lebih laju, dengan lebih pantas mencari rangkaian dan memperluaskan rangkaian mereka, maka semakin meningkatlah jumlah pendapatan mereka. Sekiranya mereka meneruskan mereka punya pergerakan sentiasa aktif sehingga berjaga berjaga larut malam dan untuk meneruskan perniagaan tersebut, maka kita lihat di situ akan mereka lupakan kerja hakiki mereka. Bertitik tolak dengan keadaan tersebut, mereka mula hilang daya tumpuan untuk menjalankan tugas dan juga tanggungjawab sekolah. Hal ini berkait rapat dengan asas kepimpinan dan juga perkembangan profesional sebagai seorang guru. Oleh sebab itu, isu ini kita perlu kaji dengan lebih mendalam untuk kita mengkaji maklumat, punca, faktor dan mencari tindakan seterusnya. Okey, itu saja daripada saya, faktor dan punca guru menjual. Saya teruskan kepada moderator. Terima kasih Cikgu Aisyah. Sebentar tadi Cikgu Aisyah ada menyatakan 3 faktor utama guru berpunca daripada keinginan untuk mendapatkan pendapatan sampingan, kos sara hidup yang semakin meningkat, dan kekurangan motivasi terhadap profesion keguruan itu sendiri. Cikgu Aisyah sebelum ini ada memberikan info di sekolah tentang terdapat guru yang aktif bergiat dalam dunia kontraktor. Apa pendapat Cikgu Aisyah mengenai isu ini? Okey, isu kontraktor ini sebenarnya sama dengan isu guru yang terlibat dengan perniagaan MLM, di mana guru yang melakukan perniagaan MLM ini dan kontraktor akan sentiasa sibuk sehingga ia menjejaskan tugas hakiki sebagai guru. Mereka ni akan sentiasa memohon cuti, tidak menepati masa bekerja dan juga tidak melaksanakan sesi pengajaran dengan baik. Dalam hal ini, sebenarnya tidak salah untuk kita melakukan perniagaan di luar sekolah, tetapi ingat kerja hakiki kita sebagai guru dan perlu untuk memahami bidang tugas kita. Untuk apa dan juga untuk siapa. Guru ini sebenarnya terlibat dengan perniagaan ini perlu untuk menyeimbangkan dan juga mendahulukan tugas hakiki. Dan sekiranya mereka mula terpesong, kita perlu, pihak pentadbir ini perlu untuk mengambil tindakan yang sewajarnya seperti bertindak dengan lebih tegas, memberi amaran dan juga mengadakan sesi kaunseling dengan guru yang terlibat agar mereka lebih cerna dengan kod etika perguruan pada masa kini. Harap menjawab soalannya, moderator? Ya, sangat menjawab. Begitulah penerangan yang lengkap daripada Cikgu Aisyah mengenai punca dan faktor guru menjual di sekolah. Saya tegaskan semula 3 faktor perniagaan guru di sekolah adalah berpunca daripada pendapatan sampingan, kos sara hidup yang semakin tinggi dan meningkat, dan juga kurangnya motivasi guru terhadap kerja profesion keguruan itu sendiri. Baiklah, seterusnya saya beralih kepada panel yang kedua. Pada pendapat Cikgu Fazira, apakah implikasi kepada isu ini jika guru terus-menerus terlibat dalam aktiviti perniagaan di sekolah ini? Okey, terima kasih kepada moderator. Yang saya hormati sahabat panel yang begitu berpengalaman dalam dunia pendidikan yang penuh cabaran serta hadirin hadirat sekalian. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi mengundang saya sebagai panel dalam forum kali ini bagi sama-sama membincangkan isu yang berkaitan dengan pelanggaran kod etika keguruan, iaitu isu guru berniaga di sekolah. Sebentar tadi, panel pertama iaitu Cikgu Siti Aisyah sudah mengupas apakah sebenarnya punca-punca guru pada masa kini terlibat dengan aktiviti berniaga di sekolah maupun di luar sekolah. Di antara punca guru terlibat dalam gejala berniaga ialah kos sara hidup kini yang semakin meningkat, merasakan gaji yang diterima belum mencukupi,
dan untuk tujuan menambah pendapatan bulanan. Ini adalah tujuan yang biasanya kita dengar mengapa seseorang guru terlibat dengan aktiviti perniagaan di samping tugas utama mereka, iaitu mendidik. Implikasi yang pertama ialah hilangnya fokus guru dalam perkhidmatan. Guru sepatutnya hadir ke sekolah sebagai memenuhi syarat perkhidmatan dan mengajar murid-murid di sekolah sebagai satu amanah. Namun, apabila guru terlibat dengan aktiviti berniaga di sekolah, ia akan menyebabkan jiwa dan raga tidak komited kerana ada agenda lain yang lagi menguntungkan menanti mereka di sekolah. Apabila fokus guru mula hilang, ia akan menyebabkan niat mereka untuk mendidik akan mula pudar dari semasa ke semasa. Implikasi seterusnya ialah akan terjejasnya kerja-kerja rutin seseorang guru. Seperti yang kita sedia maklum, kerja-kerja rutin bagi seorang guru termasuklah menyediakan rancangan pengajaran harian, memeriksa buku kerja murid, mengambil kehadiran murid, mengajar mengikut masa yang diperuntukkan, terlibat dengan aktiviti co-kurikulum sekolah dan banyak lagi tugas-tugas sampingan seorang guru di sekolah. Apabila guru tidak dapat fokus kepada tugas-tugas ini, ia akan memberi kesan kepada pengurusan di sekolah dan yang paling menyedihkan, ia juga akan menyebabkan prestasi murid akan terjejas dan merudum. Ini berlaku kerana guru tidak mampu lagi memberi fokus kepada tugas yang sepatutnya dilaksanakan. Implikasi ketiga ialah ibu bapa akan mempunyai tanggapan yang salah kepada pihak pengurusan sekolah. Ada di kalangan guru yang bukan sahaja menjalankan perniagaan sesama guru, namun ada yang menjual barangan kepada murid. Apabila hal ini sampai kepada pengetahuan ibu bapa, ini akan menimbulkan persoalan dan kecelaruan dalam kalangan ibu bapa. Bagaimana seseorang guru boleh menjalankan aktiviti berniaga dalam kawasan sekolah? Ibu bapa juga sudah tentu akan menyalahkan pihak pengurusan sekolah kerana memberi kebenaran dan membiarkan guru-guru ini menjalankan perniagaan mereka di sekolah, sedangkan tugas mereka di sekolah ialah mengajar murid-murid. Selain itu, gejala ini juga akan menunjukkan teladan yang kurang baik kepada murid-murid. Dari sudut pandang positifnya, murid mungkin melihat ada unsur kehusawanan yang wujud dalam situasi ini. Namun, secara tidak sedar juga, guru sudah menunjukkan teladan yang negatif, di mana guru telah memaparkan kepada murid bahawa guru tidak komited dalam tugas-tugas yang dijalankan sehingga mampu menjalankan aktiviti perniagaan di dalam kawasan sekolah. Jika perkara ini dibiarkan berterusan, tidak mustahil murid-murid ini akan mencontohi perbuatan ini pada masa akan datang. Akhir kata dari saya, isu guru berniaga di sekolah harus dipandang serius oleh semua guru dan bakal guru. Jangan biarkan kepentingan peribadi kita mengatasi kepentingan profesional keguruan. Bersyukurlah dengan apa yang kita ada, namun jika kita masih memerlukan pendapatan tambahan, pastikan usaha kita tidak mengganggu tugas hakiki kita di sekolah. Saya serahkan semua kepada Cikgu Moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada ahli panel kita yang kedua atas perkongsian sebentar tadi. Suka saya ingatkan tentang pesanan panel kedua kita, iaitu bersyukurlah dengan apa yang kita ada. Namun, jika kita masih memerlukan pendapatan tambahan, pastikan usaha kita tidak mengganggu tugas hakiki kita di sekolah. Sekarang, mari kita dengarkan pendapat panel pertama mengenai implikasi daripada isu yang dibincangkan pada hari ini.
Ya, implikasi daripada isu ini juga boleh kita lihat dalam jangka masa yang panjang, di mana profesion perguruan tidak akan dipandang lagi dan juga akan dipandang serong oleh masyarakat sekiranya perkara ini akan terus berlanjutan dari tahun ke tahun. Sebelum ini, terdapat isu guru juga bekerja sambilan pernah sampai di muka media, iaitu berita harian online, di mana tajuk utama berita itu ialah guru abai tanggungjawab calar imej profesion perguruan. Menurut daripada sumber, beberapa persatuan guru mengakui wujud kes terpencil guru lebih mengutamakan kerja luar berbanding dengan tugas hakiki mereka di sekolah kerana mengejar pendapatan yang lebih lumayan. Dalam laporan tersebut, Setiausaha Agung Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan, Loh Kim Peng, berkata tindakan daripada segelintir guru yang lebih rajin mencari pendapatan tambahan itu umpama nila setitik rosak susu sebelanga. Maka keadaan ini akan memperlihatkan kesan negatif terhadap bidang profesion perguruan, di mana tindakan guru berkenaan boleh mencalarkan imej golongan pendidik yang kebanyakannya guru adalah komited menjalankan tanggungjawab mereka masing-masing. Okey, pada pendapat saya begitulah Cik Moderator, sila untuk diperteruskan. Terima kasih diucapkan kepada panel yang pertama perkongsian sebentar tadi. Kita dapat lihat terlalu banyak implikasi negatif apabila guru melibatkan diri dengan aktiviti perniagaan di sekolah. Ia bukan sahaja mendatangkan kesan di dalam sekolah, akan tetapi boleh mencemarkan profesion perguruan secara keseluruhannya. Seterusnya, pada pendapat panel kedua, apakah cara yang boleh dilaksanakan bagi mengatasi isu ini? Dipersilakan. Pada pendapat saya, guru boleh mencurahkan bakat dan minat mereka untuk berniaga dalam setiap aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Begitu banyak sekali aktiviti yang melibatkan perniagaan yang boleh dianjurkan oleh pihak sekolah. Contohnya, hari kantin, hari koperasi, hari keusahawanan muda dan banyak lagi. Aktiviti-aktiviti seperti ini akan memberikan para guru yang berminat untuk berniaga dan seterusnya melatih murid mereka dengan cara yang betul. Gunakanlah setiap aktiviti yang dianjurkan itu dengan sebaiknya untuk membentuk murid berniaga dengan etika yang betul. Ya, begitulah pendapat panel kedua mengenai cara yang boleh dilaksanakan bagi mengatasi isu ini. Bagaimana pula dengan pendapat panel kedua kita mengenai cara maupun langkah yang boleh dilaksanakan bagi mengatasi isu guru berniaga di sekolah ini? Panel kedua, panel ke satu. Maaf, panel pertama. Maafkan saya. Okay, pada pendapat saya, bagi para guru yang terlibat dengan aktiviti perniagaan MLM dan juga tuition diharapkan untuk sentiasa mengingat tanggungjawab utama mereka sebagai seorang guru. Para guru yang terlibat dengan kegiatan ini, pastikan tugas anda sebagai seorang guru tidak terganggu. Bahagikan masa anda dengan baik dan jangan libatkan pihak sekolah sekiranya, terutamanya murid-murid dalam aktiviti perniagaan anda. Begitu juga dengan kawasan sekolah, jangan jadikan kawasan sekolah sebagai tapak perniagaan anda. Bijaklah mengawal tindakan tindakan anda dan berhati-hati dalam setiap tindakan yang diambil supaya tidak akan diambil tindakan berdasarkan dengan etika keguruan. Sememangnya kerjaya sebagai seorang guru ini tidak menjanjikan kekayaan, tetapi rezeki yang diperolehi biarlah rezeki yang halal. Sekiranya terdapat guru yang gairah berniaga dan tidak mampu mengawal diri mereka untuk menjalankan aktiviti perniagaan yang mereka ceburi,
Pihak pentadbir juga haruslah memainkan peranan mereka dalam hal ini. Antaranya adalah dengan memberi teguran dan juga memberikan amaran tegas serta mengambil tindakan yang sewajarnya terhadap guru yang sedemikian. Daripada mereka menjejaskan profesi keguruan daripada masa kini dan juga masa depan. Itu saja, Cik Moderator. Okay. Demikianlah tadi ulasan-ulasan bernas yang telah diutarakan oleh ahli-ahli panel kita pada hari ini. Kita sebagai guru haruslah memandang serius akan isu ini dan tidak memandang enteng akan pandangan masyarakat terhadap isu ini. Guru haruslah meningkatkan komitmen mereka dalam menjalankan tugas agar profesi keguruan diangkat semula sebagai profesi yang dipandang tinggi oleh masyarakat. Terusnya, izinkan saya untuk memberikan simpulan terhadap apa yang telah kita bincangkan pada hari ini. Sebagai kesimpulannya, mengenai isu yang kita bincangkan pada hari ini, para pendidik iaitu guru-guru dan pihak pentadbir sekolah haruslah memainkan peranan yang penting dalam menangani isu ini supaya profesi keguruan tidak lagi dipandang rendah oleh pihak yang lain. Seperti yang kita ketahui, terdapat kesan-kesan tertentu kepada seorang pendidik sekiranya perkara ini masih berlanjutan. Tugas utama seorang guru itu adalah untuk mendidik dan membimbing para murid di sekolah, bukannya untuk berniaga. Oleh itu, saya menyeru kepada setiap pendidik supaya sentiasa memberi komitmen dan bertanggung jawab dalam tugas mereka dan menjaga etika profesi keguruan yang telah dipelajari dan diterima ketika berada dalam pengajian. Bersama-sama kita martabatkan profesi keguruan supaya profesi ini dipandang tinggi dan mulia oleh para ibu bapa dan masyarakat, yaitu sebagai klien kita. Sebelum kita menamatkan sesi perbincangan webinar pada hari ini, diminta panel pertama untuk memberikan sepatah dua kata. Terima kasih Cikgu Azila sebagai moderator kita yang manis cerita atas peluang untuk berkongsikan mengenai pendapat tentang isu yang penting ini. Semoga kita terus menjadi guru yang lebih berwibawa, lebih mematuhi kod etika perguruan serta tidak menjejaskan nama baik profesi keguruan di mata masyarakat kerana kerja ini merupakan kerja yang mulia. Ingat dengan objektif dan tujuan utama kita memilih profesi keguruan ini. Ingat pesan saya, kerana nila setitik, rosak susu sebelanga. Terima kasih. Terima kasih atas pesanan yang diberikan daripada panel pertama kita. Seterusnya, mari saya ingin memberi peluang pula untuk panel kedua kita untuk memberikan sepatah dua kata sebelum sesi webinar kita diakhiri. Terima kasih kerana memberi peluang untuk berkongsi tentang isu yang dikemukakan pada hari ini. Wajar bagi setiap individu memahami bahawa pelaksanaan etika profesi perguruan bukanlah untuk membebankan individu. Ia membantu guru yang berkhidmat dalam bidang pendidikan untuk menjadi lebih komited dan dapat memupuk accountability dalam menjalankan kerja. Dengan pemahaman tentang kepentingan kewujudan etika kerja, maka diharapkan guru-guru di Malaysia akan lebih menyedari keperluan diri mereka mematuhi peraturan kod etika seperti yang tertera bagi menjaga imej profesional keguruan serta memelihara kelancaran dalam pelaksanaan sistem pendidikan di negara kita. Okey, sekian saja dari saya, moderator. Terima kasih kepada panel kedua kita. Demikianlah perbincangan kita pada hari ini. Diharapkan agar guru-guru di hadapan ini akan menjadi guru yang bertanggung jawab dan mengutamakan kepentingan murid melebihi segalanya. Murid adalah anak-anak masyarakat yang diamanahkan kepada kita. Jika kita mengabaikan mereka, bererti kita telah mengabaikan amanah yang diberikan kepada kita. Dengan berakhirnya kesimpulan tadi, maka berakhirlah sudah sesi webinar kita pada hari ini.
Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada barisan panel yang sudi berkongsi idea dan ilmu bersama kita pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.